selalunya dikenali sebagai Ustazah Huda lah. Dan malam ni saya membawa 3 orang panel, Masya Allah. Coach kita, Coach Tadabbur Kids, yang mana mereka akan mengupas beberapa ayat malam ni, yang mana kita akan bertadabbur dan bertazakur bersama. Jadi tuan-puan, mesti tuan-puan, anak-anak tuan-puan ke, ibu ayah ke, anak-anak yang sedang bersama dengan saya malam ni, dengan kami malam ni, mesti tertanya-tanya kan, apa tajuk kita malam ni insya-Allah. Jadi saya kena bagi sikitlah tajuk kan. Nanti kita cerita panjang, tajuk tak cerita lagi, masya-Allah. Boleh tuan-puan. Jadi malam ni tajuk kita bawa satu tajuk yang kalau ikutkanlah bagi saya, satu tajuk ni bukan sekadar tajuk, dia satu misi, masya-Allah. Iaitu baca, faham dan amal Al-Quran membina generasi gemilang. Subhanallah. Generasi siapa ni nak bina malam ni? Tak lain tak bukan tuan-puan, sudah pasti generasi kita bersama, insya-Allah. Baik. Jadi sebelum saya menjemput panel kita malam ni, sukalah saya nak baca sedikit ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 1 hingga 5. Jadi tuan-puan, anak-anak, ibu ayah yang sedang bersama, bolehlah buka Al-Quran ataupun boleh ikut baca bersama saya insya-Allah. Boleh? Okey, baik. Kita baca dulu sama-sama surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. InsyaAllah tuan-puan, ibu ayah, saya ingin menjemput kita punya panel untuk mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan ayat ini. Tapi sebelum jemput sudah pastilah kita kena kenal lah dulu kan panel kita siapa malam ni kan. Jadi yang pertama saya ingin perkenalkan kita dah ada bersama ya Umi Nuriah, adakah? Ada, alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya-Allah. Tuan dan puan semua. Okey, baik. Baik Umi. Umi bersiarang daripada mana tu Umi? Umi dari Kota Baru, Kelantan. Kota Baru Kelantan, alhamdulillah. Jadi insya-Allah ini salah seorang kita punya coach Tadabbur Kids kita pada bulan Mac nanti yang merupakan insya-Allah lah juga orang hebat juga. Dan kita ada juga Cikgu Azah. Cikgu Azah boleh buka mic Cikgu Azah. Apa khabar Cikgu Azah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah. Cikgu Azah bersiaran daripada mana malam ni Cikgu Azah? Saya dari Kota Baru juga ni, Ustazah Huda. Ya, tapi malam ni tak boleh catch Kelantan kita kena catch luar malam ni. Itulah. Baik, kita ada juga Cikgu Mas. Cikgu Mas, Assalamualaikum Cikgu Mas. Daripada mana Cikgu Mas? Cikgu Mas kena buka mic dulu Cikgu Mas. Waalaikumsalam. Ustazah Huda. Alhamdulillah. Cikgu Mas sihat ke Cikgu Mas? Alhamdulillah sihat. Malam ni nampak Cikgu Mas lain macam sikit, macam DJ Cikgu Mas DJ sebab ada anak di belakang tu dia main dia punya tu, jadi takut dengar. Masya-Allah.
terpaksa pakai benda ni. Mana tahu kan, mana tahu lepas ni dapat jemputan radio pula insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah malam ni untuk pengetahuan puan-puan, inilah antara panel-panel ataupun coach kita yang akan bersama dengan anak-anak kita nanti di Tadabbur Kids. Alamak cikgu, saya dah terlepas cakap dah kita punya program yang akan datang, tapi tak apa. Kita akan cerita di akhir program nanti, di akhir sesi kita nanti. Jadi untuk kali ini kita nak kupas sedikitlah berkaitan nak tadabbur tazakur ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Jadi memandangkan tajuk kita malam ni baca, faham dan amal Al-Quran membina generasi gemilang, saya ada satu soalan kepada Umi. Boleh Umi Jadi Umi, berdasarkan daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ni, apakah mesej yang Allah nak terangkan ataupun nak sampaikan kepada kita? Dan apakah kaitan ayat ni dengan tajuk kita malam ni? Bagaimana ayat ni boleh bina generasi kita? Boleh Umi? Silakan insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Huda. InsyaAllah berpandukan kepada ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah ini, sebenarnya Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah menjawab doa kita setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali sehari paling kurang dalam solat kita, solat kita, selain daripada tambahan jika tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian melakukan solat sunat lebih lagi kan. Tapi paling kurang 17 kali sehari kita mohon supaya diberikan petunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillah apabila kita membaca surah Al-Baqarah ayat pertama, ayat kelima, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang telah menjawab doa kita berpesan kepada diri Umi sendiri juga Ustazah Huda, iaitu cara untuk kita mendapat petunjuk yang lurus ke arah menjadi orang yang bertakwa. Dan dalam tajuk ini yang kita mahukan adalah generasi yang bertakwa adalah dengan cara yang pertama ialah dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus, kerana Al-Quran adalah sumber rujukan yang lengkap jika seseorang hamba Allah itu mahu jadi seorang yang bertakwa. Yang kedua, formula yang pertama yang ayat kelima ini adalah formula kejayaan sebenarnya, formula untuk menjadi yang cemerlang ialah beriman kepada perkara yang gaib, solat, dan juga sekali lagi dalam ayat keempat Allah menegaskan sekali lagi beriman kepada Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW dan meyakini kepada hari akhirat. Maaf Umi tertinggal satu iaitu infak. Infak satu lagi selepas daripada solat ialah infak. Formula dia ialah QSI, Quran, solat dan juga infak. Jadi apa kaitannya dengan membina generasi gemilang? Dalam ayat yang kelima, Allah menegaskan sekali lagi sekiranya kita berpesan pada diri yang bercakap ini juga, jika kita mempraktikkan formula kejayaan ini, insya-Allah kita akan melahirkan generasi yang beruntung, yang berjaya dunia dan akhirat. Oleh itu, langkah untuk beriman dengan Al-Quran, Allah tegaskan dalam ayat pertama, Al-Quran sebagai isim membuktikan bahawa Allah menegaskan bahawa mesej dalam ayat pertama, ayat keempat ini sangat penting sehingga diulang sebanyak 2 kali perkataan Al-Quran. Mesti beriman bermakna generasi hari ini akan datang dan selama-lamanya. Kita doakan supaya mereka bukan setakat baca, faham, tetapi amal Al-Quran. Untuk faham Al-Quran, salah satu daripada kemahiran yang wajib didedahkan kepada anak-anak ialah kemahiran tadabbur dan tazakur. Tanpa kemahiran tadabbur dan tazakur, sukar untuk kita memahami apakah mesej Allah yang hendak disampaikan dalam Al-Quran. Seperti ayat pertama, ayat kelima tadi yang kita baca, sentiasa baca. Tetapi kalau kita tak menguasai kemahiran tadabbur dan tazakur, kita tak dapat faham apakah sebenarnya yang Allah hendak sampaikan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Dan generasi yang memahami mesej Allah dalam Al-Quran, insya-Allah dia akan menjadi generasi
anak muda yang cemerlang dan gemilang, kerana apabila mereka menghadapi apa jua masalah dalam kehidupan mereka, walaupun mereka seorang guru nanti, seorang jurutera, seorang arkitek, seorang pensyarah, apa saja jua bidang pekerjaan, tetapi jika mereka menjadikan Al-Quran sebagai manual tempat mereka merujuk, insya-Allah mereka akan tenang menghadapi apa jua cabaran dalam kehidupan, dan ketenangan ini akan melahirkan produktiviti yang tinggi kepada bangsa dan juga negara, insya-Allah. Kerana orang yang tenang, insya-Allah dia akan menang. Jadi kemahiran perlu diterapkan kepada anak-anak yang mulai dari sekarang, anak-anak tuan-tuan perempuan ataupun tuan-tuan yang ada adik, dan berpesan juga kepada diri kami yang bercakap ni ialah kemahiran tadabbur dan tazakur. Okey. Saya serahkan balik kepada Ustazah Huda dan rakan-rakan. Subhanallah Umi, walaupun singkat tapi luar biasa. Tapi Umi, dalam banyak-banyak mencerita tadi Huda tertarik dengan kata-kata Umi, orang yang tenang pasti menang, masya-Allah. Itu salah satulah. Yang satu lagi Umi ada sebut tentang apa jua kita punya bidang, jadikan Al-Quran sebagai manual. Yakni jadikan Al-Quran sebagai peta, sebagai ways, sebagai map. Analogi dia mudah lah kan Umi, kan kalau nak pergi satu tempat, kalau tak ada map, tak ada ways, rasa tak tenang Miok. Bila tak tenang tak menang lah Umi kan. Jadi kena ada ways, kena ada map. So dalam hidup kita pun kena jadikan Al-Quran sebagai map. Okey, baik, terima kasih banyak kepada Umi atas perkongsian yang cukup menarik. Seterusnya kita nak jemput panel kita yang kedua berkongsi sikit. Soalannya adalah, baik Cikgu Mas, saya nak Cikgu Mas, boleh Cikgu Mas? Cikgu Mas ada ke tu? Ada insya-Allah. Okey, baik, daripada perkongsian Umi tadi, maknanya penting sangat tadabbur tazakur ni. Maknanya kena pastikan, kena wajibkan anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita ada kemahiran tadabbur tazakur. Jadi, ini soalan dia. Jadi, apakah langkah ataupun program yang sesuai untuk kita tarik minat anak-anak ni kepada Al-Quran, insya-Allah. Silakan Cikgu Mas. Okey, terima kasih Ustazah Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat soalan tu. Apakah langkah-langkah untuk menarik minat generasi akan datanglah untuk kepada Al-Quran. Okeylah, kalau kita melihat daripada ulasan Cikgu Noriah tadi, kita lihat kepada ayat 5 tadi, semula kita tengok kepada ayat 5 tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi semestinya semua saya rasa parent, ibu bapa ingin supaya seperti ayat yang kelima ini, iaitu mereka lah seperti ciri-ciri tadi yang telah dinyatakan oleh Cikgu Noriah tadi, apakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang beriman tadi. Jadi mereka lah yang mendapat petunjuk, mendapat huda dan Tuhan daripada Tuhannya, dan mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi kita nak menjadi orang yang beruntung, orang yang gemilang, sesuailah di kita punya malam ini kita punya kita punya baca, faham, amal Al-Quran, membina generasi gemilang. Jadi walaupun apalah program-program yang kita laksanakan, mestilah berteraskan kepada wahyu, iaitu berkaitan dengan baca, faham dan amal. Jadi di sini kita sebenarnya anak-anak kita ni kita ingin mengembangkan potensi-potensi mereka. Kalau dalam falsafah pendidikan negara kita, falsafah pendidikan kebangsaan, kita ingin memperkembangkan potensi, ada 4 lah kan, intelektual, kerohanian, emosi, dan juga jasmani. Tetapi dalam kita nak membuat penekanan kepada anak-anak kita, jadi kita tekanlah kepada rohani. Kita tekanlah kepada kerohanian. Sebab kalau kita pentingkan kepada kerohanian, insya-Allah emosinya akan seimbang. Emosinya akan stabil. Bila emosinya stabil, dan insya-Allah lah jasmaninya akan sehat, akan seimbang, dan seterusnya daripada ketiga-tiga tadi, apabila semuanya seimbang, intelektualnya akan meningkat, insya-Allah tak ada menjadi masalah. Sebab kita adalah
ingin melahirkan generasi ya Qurani. Kemudian ya, kalau kita melihat kepada pengisian lah bagaimana ya, seharusnya lah kita ambil daripada Al-Quran, panduan daripada Al-Quran ya, kita melihat seperti dalam surah Luqman ya, bagaimana seharusnya aktiviti-aktiviti yang perlu kita laksanakan terutama di rumah ya, di mana dalam surah Luqman ini menekankan kepada akidah terlebih dahulu. Menekankan bagaimana sebagai hamba, sebagai anak-anak kita itu ya, supaya mereka menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah mestilah yang kita tekankan adalah dari sudut ketuhanan, keesaan Allah dan sebagainya. Okey. Lepas itu kita juga boleh melihatlah ya, kalau kita nak merancang aktiviti ataupun program selain daripada kurikulum pendidikan Luqman ini ya, kita juga melihat bagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menerangkan kepada kita di mana anak-anak ini kita bahagikan kepada 3 kategori, 3 golongan, iaitu daripada umur 1 hingga 7 tahun ya, agak kanak-kanak itu kita hendaklah jadikan mereka seperti raja. Maksudnya di sini kita hendaklah meluangkan masa yang banyak ya, meluangkan masa yang banyak, memberi kasih sayang yang sepenuhnya ya. Okey, dan seterusnya bagi kumpulan umur yang kedua ini ya, 8 hingga 14. Selepas kita semai dengan kasih sayang menjadikan mereka seperti raja ya, selepas itu umur 8 hingga 14 ni kita pun tahu kan dekat sekolah ya, pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 ni memang amat kritikal. Di situlah mereka ingin menjadi nak cari identiti ya. Jadi di sini kita seolah-olah kita jadikan seperti tawanan. Maknanya di sini kita ketatkan disiplin-disiplin mereka. Okay, supaya kita tanamkan disiplin, kita tanamkan akidah kehambaan mereka. Mereka adalah hamba ya, dan kita tanamkan malu, takut kepada Allah itu ya. Jadi di sini ketat sikit disiplin kita. Dan yang seterusnya apabila anak kita berumur 15 hingga 25 ya, di sini adalah anak-anak kita jadikan ia sebagai teman, sebagai sahabat kepada kita. Jadi di sinilah macam mana kita nak bergaul, nak berkomunikasi, nak menyelesaikan masalah ya, sebab mereka telah terdedah kepada dunia luar. Jadi kalau macam mana pun kita nak merancang aktiviti anak-anak kita mestilah berdasarkan keluarga Qurani, dan bolehlah kita ambil panduan daripada surah Luqman ya, kurikulum Luqman dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya yang mungkin boleh dijadikan panduan lah ya untuk melaksanakan aktiviti ini, insya-Allah. Itulah ya Ustazah Huda. Insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Mas, perkongsian cukup menarik bagi saya, dan alhamdulillah Cikgu Mas. Jadi daripada apa yang Cikgu Mas cerita tadi, saya pun dapat input yang baru masya-Allah. Jadi katanya 1 hingga 7 tu kena jadikan raja ya Cikgu Mas ya. Maknanya 8 hingga 14 tu kena jadi sebagai tawanan. Bila dah start masuk 15 tu kena jadi teman. Subhanallah. Tapi itulah kan penting untuk kita tahu kurikulum ini, sebab ramai yang jadikan anak 1 hingga 7 tahun ni dah jadi tawanan dah. Tapi tak tahannya bila langkah dia punya step ni umur 8 hingga 14 tu dah jadi penjahat dah anak. Awal lagi jadi tawanan kan. Masya-Allah. Jadi Cikgu Mas ada sebut tentang nak bina anak tadi jadi yang anak soleh, anak yang baik. Kena bina rohani. Jadi apakah program yang sepatutnya dipilih adalah program-program yang berbentuk Qurani, betul? Jadi ini mungkinlah panduan untuk ibu ayah juga bila cuti sekolah nanti. Ni tak lama lagi cuti ni. Kalau tak cari program awal kepada anak, risau kita. Anak tadi tu takutnya terkeluar daripada radar game pun luar biasa sekarang ni kan. Jadi insya-Allah untuk ibu ayah yang sedang menonton bersama saya malam ni, bersama kami malam ni, mungkinlah boleh jadi guide ataupun panduan nak pilih program tu. Pastikan program tadi berlandaskan Al-Quran. Program yang membawa anak itu cinta pada Al-Quran.
Boleh? Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Mas, perkongsian yang baik. Dan seterusnya, masa kita pun suntuk juga ni kan. Kita nak jemputlah kita punya coach kita yang ketiga. Ni antara yang hebat juga, Cikgu Azah. Apa khabar Cikgu Azah? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Huda. Masya Allah. Okey, baik Cikgu. Daripada cerita program-program tadi cikgu kan, apa kelebihan kalau kita bawa anak kita tu ataupun kita hantar anak kita join program-program Quran? Apa kelebihan yang dapat kepada anak dan kepada kita juga sebagai ibu dan ayah? Boleh mungkin cikgu kongsikan, insya-Allah. Silakan cikgu. Masya-Allah, soalan yang baik Ustazah Huda. Baik, untuk ibu-ibu dan bapa-bapa yang di luar sana yang dirahmati Allah. Kita sebenarnya kalau kita meletakkan ataupun menghantar ya anak-anak kita bersama dengan kumpulan-kumpulan yang kita kata belajar Al-Quran, tak kira lah ya, sama ada membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ataupun mentadabbur Al-Quran. Okey, seperti Cikgu Mas kata tadi, kita faham bahawa kanak-kanak ini adalah kita nak kembangkan potensi dia ya. Kita nak kembangkan potensi dia daripada 4 bahagian, iaitu dari segi jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Okey, kalau kita tengok kalau dari segi jasmani, okey, mungkin anak-anak kita ni aktif ya dekat rumah, mungkin adalah main-main depan rumah atau sebagainya. Dari segi intelek, saya rasa ibu bapa dah memang hantar tuition, dah apalah kan, macam-macam. Dan dari segi jasmani, emosi ya, emosi ini bergantunglah ya macam mana didikan yang ibu bapa berikan dalam keluarga. Emosi ini banyak membantu sebenarnya ya dalam perkembangan menyeluruh anak-anak. Okey, jadi sekarang ni kita fokus kepada rohani lah ya. Apa kelebihan kita belajar ataupun kita mengikuti dalam kumpulan Qurani ni ya. Okey. Yang pertama, kalaulah kata pelajar-pelajar ini ataupun anak-anak kita berada dalam satu kumpulan yang biasanya kita hantar pada kumpulan yang sama ya, sama umur lah. Tak adalah kita anak kita umur kita kata umur 10 tahun kita tak hantar sama dengan orang 70 tahun kan. Biasanya kita akan hantar sama-sama sebaya dia kan. Okey. Jadi bila pergi belajar sama sebaya, dia kanak-kanak ni dia ada rasa nak berlumba-lumba. Okey, dia nak bertanding. Okey, kalau baca siapa yang dapat lebih. Siapa yang baca mendahului sesiapa. Itu adalah satu kata persaingan yang sihat. Ya, kalau kita hantar dalam kumpulan-kumpulan begitulah ya. Okey, yang keduanya ialah dia di samping dapat belajar Quran, dia juga dapat berinteraksi dengan kawan-kawan dia. Okey, dapat berinteraksi dengan dan jika ada, kalau adalah kemuskilan ataupun ketidakfahaman, dia boleh tanya sama ada terus dengan guru ataupun dengan kawan-kawan dia. Itu kelebihan dia lah tu. Bila kita belajar dalam kumpulan ya. Okey, yang seterusnya ialah kalau kita belajar contohnya ya, kalau kita belajar secara interaktif interaktif melalui online atau sebagainya, kita tengok kawan-kawan yang datang juga adalah dalam kumpulan yang negeri yang berbeza. Okey, negeri yang berbeza, ada lelaki, ada perempuan, tetapi dalam umur yang lebih kurang sama. Okey. Jadi di situ dia macam saya kata tadilah ya, bila ada kawan-kawan macam tu dia rasa seronok. Jadi Quran ni bukan kata kita nak seronok ya, tapi kanak-kanak, tahulah kanak-kanak ya. Dia suka belajar dalam keadaan santai dan dengan cara bermain-main. Okey. Jadi bila kita belajar secara interaktif melalui contohnya aplikasi Zoom atau sebagainya, jadi dia boleh berinteraksi dengan guru ataupun berinteraksi dengan kawan-kawan dia secara
secara maya lah ya. Kemudian bila kita buat secara online begitu, kaedah yang digunakan biasanya adalah kaedah yang menarik ya, yang menarik untuk menarik kanak-kanak untuk belajar. Okey, kita tidak rasa nampak macam serius sangat belajar. Okey, macam mudah difahami. Okey, sebab kita bagi dalam bentuk, mungkin dalam bentuk gambar, bentuk video atau sebagainya ya. Okey. Kemudian kita juga boleh belajar bila kita belajar berturut-turutan maksudnya malam ni, malam besok. Okey, jadi kalau kata kita tidak dapat memahami untuk malam ini, kita dapat bawa untuk malam besok, kita boleh tanya ya. Sama ada kita boleh tanya pada kawan-kawan kita ataupun kita boleh tanya juga pada guru. Di samping itu kita ada pula kumpulan grup WhatsApp, okey. Jadi berterusan boleh faham ya. Jadi maknanya di sini pelajar-pelajar itu lebih mudah faham dan dengan kaedah-kaedah yang berbeza. Mungkin kawan cerita dalam bentuk yang berbeza, okey. Guru cerita lain, okey. Kaedah mungkin matlamatnya sama tetapi kaedahnya yang berbeza. Sebab kita faham bahawa anak-anak kita ni adalah dia punya kemampuan ataupun keupayaan intelek itu tidak sama. Ada setengah pelajar dia mungkin cepat sikit. Okey, ada yang mungkin perlahan-lahan tetapi dia boleh faham juga. Jadi itu adalah kelebihan kelebihan yang ada. Kemudian okey, seterusnya ialah kita ada juga buat memilih ya, kita memilih bila ramai-ramai macam tu kita biasanya kita akan memilih antara yang terbaik supaya ada semangat di antara pelajar itu berlumba-lumba bertanding untuk membuat yang terbaik. Okey, itu kelebihan sebenarnya. Jangan kita nampak pertandingan itu tidak bagus. Tidak ya. Sebab bila ada pertandingan di kalangan kanak-kanak ini, dia cuba untuk membuat yang terbaik, untuk menghasilkan yang terbaik. Okey, jadi dia nak cuba faham pun dia usaha. Dia usaha sungguh-sungguh untuk bukan kata nak mengatasi orang lain, tidak, tetapi dia nak buat sesuatu yang yang lebih baik ya. Okey. Mungkin saya rasa itulah antara yang saya boleh kongsikan. Mungkin boleh ditambah oleh Cikgu Mas dan Cikgu Doria. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azhar. Satu perkongsian yang cukup baik juga bagi saya. Cikgu bercerita tentang kelebihan program. Saya rasa cikgu sudah spesifik kepada program yang bakal saya kempen kejap lagi. Jadi secara ringkas daripada apa yang cikgu cerita tadi, maknanya untuk program-program yang berbentuk Quran ni, dia mampu merangsang rohani, meningkatkan kemahiran diri kepada anak-anak, terutamanya kepada emosi. Sebagaimana kata-kata Umi tadi, bila jiwa tenang maka menang. Menang dalam apa? Dalam pelajaran, dalam sosial bersama kawan-kawan. Itu istilah yang dikatakan menang tadilah kalau pada pandangan saya lah. Jadi baiklah kepada ibu ayah yang di luar sana, kalau kamilah, saya sendiri menyerulah tuan-puan, ibu ayah untuk memastikan cuti anak nanti terisi supaya hati tenang, jiwa tu tadi boleh menang, masya-Allah. Jadi insya-Allah masa kita pun dah lebih masa dah ni. Jadi insya-Allah sebelum saya tutup ataupun kita tutup sesi kita untuk kali ini, jadi insya-Allah saya ucapkan dulu terima kasih kepada panel kita, Umi antara coach kita yang akan bersama dalam program Tadabbur Kids, Tadabbur Coaching Kids kan, yang mana kita akan buat pada 27 hingga 30 Mac nanti. Mungkin boleh siapa-siapa bantu saya untuk share kita punya poster, sebab ibu ayah mungkin nak tahu kita punya program untuk Mac nanti. Boleh? Cikgu Mas ke nak bantu saya? Boleh ke Cikgu Mas?
sambil Cikgu Mas share screen tu, Huda, Ya. Tambah satu lagi kesimpulannya. Boleh silakan. Satu pertanyaan lah kepada Umi sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya kita semua, seluruh alam lah, semua manusia, seluruh alam seperti dalam surah Al-Qalam ayat yang kedua, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh alam. Dan sebenarnya kita telah mendapat satu surat daripada kerajaan segala kerajaan. Alangkah sedihnya jika kita tak dapat baca surat itu. Jadi cara untuk membaca mesej surat itu adalah dengan cara tadabbur dan tazakkur, iaitu kita berpandukan kepada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketenangan itu bukan daripada makhluk tetapi daripada Allah. Dan apabila kita merujuk kepada manual yang lengkap iaitu Al-Quran, dan apabila masyarakat generasi kita mencintai Al-Quran, mereka juga akan mencintai Rasulullah SAW dan mencintai sirah Rasulullah SAW. Kerana akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Itu saja sebagai rumusan untuk malam ni. Subhanallah. Terima kasih kepada Umi. Okey. Kulasah daripada Umi tadi, terima kasih banyak kerana itu merupakan bagi saya lah satu kulasah yang agak memberi menyentuh jiwa, kerana sayang kalau kita tak dapat baca surat daripada raja segala raja. Masya Allah. Kita kalau dapat surat daripada raja pun Masya Allah, mesti satu kampung kita cerita. Nak bagi tahu bukan sebab surat tu, tapi sebab siapa yang beri tu. Raja yang bagi kan. Apatah lagi kalau surat daripada raja segala raja. Raja seluruh alam, Masya Allah. Terima kasih Umi. Nak faham surat daripada raja segala raja tadi tu, kena ada kemahiran tadabbur tazakkur. Baiklah, boleh share tadi poster dah keluar tadi. Mana dah nampak dah. Dah. Saya dah share dah. Okey. Ya. Sebab sekarang keluar. Sekarang ni kalau yang dekat skrin ni keluar WhatsApp. Okay, sorry. Tapi tak apa, saya cerita sikit sambil Cikgu Mas share skrin. Okey. Baiklah, untuk ibu ayah yang sedang menonton bersama kami malam ni, sesi santai malam ni, kami ingin maklumkan yang mana kita akan buat satu program khas untuk anak-anak. Mana kita mengumpulkan anak-anak seluruh Malaysia, di mana di alam maya, di Zoom, Masya Allah. Sebab tu kita boleh cerita kumpul seluruh Malaysia. Okey, baik. Yang mana kita punya program Tadabbur Coaching for Kids. Kita akan laksanakan program ni selama 4 hari, daripada 27 Mac hingga ke 30 Mac. Masanya pukul 9 malam hingga 10 malam. Maknanya setiap malam 1 jam, anak-anak akan bersama dengan kita punya coach ataupun panel-panel kita malam ni lah. Yang mana setiap kelas tu lebih kurang lah, selalunya kita akan isi dalam 20 orang insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita nak buat Tadabbur Coaching Kids ni? Ini penting ni untuk ibu ayah tahu. Yang pertama, objektif kita nak capai ni, pertama kita nak membina rasa seronok anak-anak tadi tu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab kita tahu mungkinlah kita sebagai ibu ayah tak sempat nak kerja, sibuk dengan kerja dan sebagainya. Jadi this time lah kita bagi ruang dan peluang untuk anak-anak kita rasa seronok, nak tarik minat anak-anak kita ni berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif yang kita nak capai adalah kita nak anak-anak ni dapat menghayati Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Sebagaimana yang Umi, Cikgu Zah, Cikgu Mas cerita tadi, untuk faham Al-Quran mesti kena ada kemahiran tadabbur dan tazakkur. Jadi dengan program ni insya-Allah coach-coach kita akan bantu anak-anak untuk mahir dalam bertadabbur dan bertazakkur. Sekurang-kurangnya dapat amal dalam kehidupan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak capai apa? Kita nak anak-anak kita ni dapat mengenali apa itu tadabbur, apa itu tazakkur. At least
program kita 4 hari ni, anak tu boleh sebut. Umi, tadabbur ni kan Umi nak tahu tak? Macam tu. Tazakur ni kan Umi nak tahu tak? Biar anak kita boleh sebut macam tu dekat kita. Boleh? Dan surah yang kita pilih untuk kali ini adalah surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Kenapa kita mengambil surah An-Nas dan surah Al-Fatihah? Kerana kita tahu anak-anak ni dia sangat familiar dengan surah Al-Fatihah dan An-Nas. Bukan anak-anak aja, kita pun kan dalam solat dia baca An-Nas je kalau lorat. Dia kata kalau lorat baca An-Nas, masya-Allah. Jadi insya-Allah sebenarnya An-Nas yang pendek ni, kita rasa pendek ni sebenarnya besar maknanya. Jadi itu saja saya rasa daripada kami. Untuk program ni boleh kalau berminat boleh daftar dengan ada nombor dekat poster kita. InsyaAllah admin akan bantu tuan-puan. Dari sudut yuran pula harga biasa RM120. Sekiranya tuan-puan ibu ayah daftar awal, kita harganya hanya RM100 sahaja untuk 4 hari. Sangat berbaloi lah, kalau bagi saya sangat-sangat berbaloi. Sebelum 22 Mac. Nampak. Okay. Nampak. Dan ada juga yang tanya saya, untuk umur berapa ni? Kita buka untuk umur 9 hingga 15 tahun. Boleh tuan-puan? Ada tertulis kat situ. Untuk 9 hingga 15 tahun. Jadi terima kasih kepada Cikgu Mas yang share screen. Mungkin boleh stop untuk share. Baiklah. Jadi Umi, Cikgu Zah, Cikgu Mas, terima kasih untuk sesi malam ni. Moga Allah memberi rahmat kepada anda semua, masya-Allah. Jadi daripada Cikgu Zah ada apa pesanan ke? Sikit kata-kata semangat ke? Silakan. Okey, kalau ikut kita punya sesi yang lepas, ada antara pelajar kita tu yang berumur 5 tahun. 5 tahun lah, Masya Allah. Ada juga yang 8 tahun, kalau tak silap saya ada 2 orang. Yang seorang ibu tu dia bagi tahu, dia kata anak saya 5 tahun ni duduk bersama ni tengok belajar tadabbur. Masya Allah. Maknanya seawal 5 tahun sudah boleh, tetapi dibantu oleh ibu lah di sebelah. Kalau 5 tahun kena ada ibu ayah lah kan, risau pula kan. Untuk bantu. Okey baik, Cikgu Mas sendiri ada apa-apa nak tambah Cikgu Mas? Mungkin kata-kata semangat sikit. Okey, insya-Allah lah. Jadi saya menyerulah kepada ibu bapa di luar sana, rebutlah peluang ini ya. Kerana antara ciri-ciri orang bertakwa adalah kita menginfakkan ya sebahagian daripada rezeki kita ke jalan untuk sebagai untuk jihad ataupun untuk pendidikan. Jadi insya-Allah lah ya, insya-Allah ya, saya rasa kita bukan hanya hendak kepada keuntungan dunia, kita bukan nak cari dunia ya, tetapi kita ingin mencari akhirat. Kalau kita mencari akhirat, insya-Allah dunia akan datang ya. Tetapi kalau kita mencari dunia, akhirat tidak tahu ke mana. Jadi insya-Allah sama-samalah kita merebut peluang ini. Okey, itu saja Huda. Subhanallah. Terima kasih kepada Umi, kepada Cikgu Mas dan Cikgu Zah. Jadi itu saja daripada kami untuk malam ini. Doakan kita bertemu di program kita pada Mac ini 27 hingga 30 Mac nanti. Itu saja daripada kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.